dah tekan go record. Mata sebelah tu faham lah anda boleh dapat yang dekat apps yang warna orange tahu yang kadang-kadang keluar notifikasi tu nanti carilah kalau nak, kalau tak nak apa. Baik. Okey, pertama adalah software yang dipanggil sebagai Jamovi. Jamovi ni adalah satu software statistical yang sangat bagus untuk digunakan bagi tujuan aplikasi tuan-tuan dan puan-puan. Saya percaya doktor-doktor pakar yang berkenaan dengan apply EPID pun mereka akan gunakan Jamovi sebagai bantuan untuk memberi kefahaman, mengeluarkan indeks-indeks statistik. So, kalau kamu mempunyai masalah dalam nak mengakses ianya sebagai offline software, apa maksud offline? Offline ni bermaksud anda download dan install. Faham ya? Jamovi ni dia ada satu kelebihan di mana anda boleh tekan butang yang dipanggil sebagai Jamovi Clouds. Maknanya anda boleh run this thing menggunakan clouds yang ada dekat dalam back-end Jamovi ni. Maknanya anda tak ada komputer, anda boleh gunakan macam Chrome browser, laptop ataupun tablet just to run it to get a certain thing lah. So anda boleh gunakan, cuma anda kena sign in dan sebagainya lah. Okay, ini jelas ya. So saya tak akan tunjuk yang Jamovi Clouds lah. Saya akan tunjuk yang Jamovi kena download. Kena download. Yang kita panggil offline lah. So anda boleh pergi kepada Jamovi Open Statistical Software ni, anda boleh download lah. Dia ada buku dia ada documentation mengenai statistical analysis. Kalau anda pergi kat sini kita ada Jamovi User Guide, kita ada Jamovi R Package, Jamovi Library. Ini semua anda boleh dapatkan lah maklumat. Dia ada satu buku yang dipanggil sebagai LSJ. LSJ ni percuma. Ini kalau anda berminat untuk mempelajari tentang statistik, saya galakkanlah tuan-tuan dan puan-puan baca. Sebab statistik ni adalah sebahagian daripada bidang saya jugalah. Saya memang mengajar student pasal statistik. Cuma itulah, statistik yang saya boleh ajar ni hanyalah statistik yang simple je lah. Cerita yang lebih-lebih nanti kemudian insyaAllah. Okey, LSJ anda boleh dapatkan cuma Learn Statistic from Jamovi. LSJ nama dia. Okey, cara nak pergi dia, anda boleh pergi kat sebelah kanan ni, namanya Jamovi Desktop, tekan dan download lah according to your OS. So kita ada Mac OS, but of course saya pakai Mac, dia akan detect OS lah. So dia ada Windows, dia ada Mac OS, dia ada Linux dan juga Chrome OS. Apa maksud Linux? Siapa tahu Linux ni apa? Okay, secara umum komputer di dalam dunia akan ada OS ataupun operating system. Operating system ni macam mana nak tahu? Masa beli tu awak install apa dekat dalam dia punya hard drive. Hard drive ni adalah dia punya tempat storage dalam komputer. Ini basic komputer pun kena tahu juga. Nama pun computer application kan. Ini namanya screen, tahu kan? Ini namanya cursor. Yang sedang berjoget ni namanya cursor. So dalam tu ada OS. So tuan-tuan puan kena jelas OS ni, sebab nanti ada beberapa software tuan-tuan puan kena download, dan jangan salah pilih OS. Sebab OS ni akan berkait dengan version. So kalau biasanya Windows kita akan pakai .exe ataupun zip file. Dia ada juga yang dalam format ISO ataupun format Windows lah. Saya dah lama tak pakai Windows ni, minta maaf, mungkin saya terlepas pandang. Kemudian Mac OS dia akan ada format image.dmg. So yang ni anda boleh dapat juga. Kemudian kita ada Linux menggunakan FlatHub. Okay, Linux ni biasanya siapa pakai Linux? Tak ada siapa pakai. Anda tak pernah dengar. Tuan pernah pakai Linux? Tuan ada pakai Linux kat rumah? Laptop. Tuan punya laptop pakai Linux? Oh, hebat. Bagus. So, Linux yang tuan pakai ni adalah Linux apa? Debian? Yang? Oh, Ubuntu. Okay, Ubuntu, Debian, whatsoever. Linux ni adalah salah satu OS yang percuma. Itu kena jelas. Maksud percuma, anda beli satu komputer yang tak ada apa-apa operating system untuk menjalankan dia punya computational. So, you install satu OS yang membantu menjalankan operasi seperti yang kita buat sekarang ni. So, salah satu nama dia adalah Linux. So, anda boleh dapatkan Linux komputer ni dengan uninstallkan anda punya ni dan letakkan Linux lah. Itu saja. Ataupun anda boleh gunakan SBC, Small Board Computer. Pernah dengar SBC? Ini kalau siapa-siapa yang duduk dekat PKD kan. Anda pernah dengar Raspberry Pi? Tak pernah dengar? Raspberry Pi. Tuan pernah dengar Raspberry Pi? Pernah dengar. Tuan pernah pakai Raspberry Pi Tak pernah. Tapi pernah dengar, maksudnya tuan ada pengalaman ni. Oh, ni tuan macam sengaja mengelak ni. Okey, saya ambil contoh. Ini satu komputer yang anda lihat ni, yang gambar putih ni adalah satu komputer. Komputer yang dinamakan SBC ataupun apa nama ni? Single board computer. So maksudnya dengan harga 400-500 ringgit sebenarnya dah boleh ada komputer. Untuk apa? Untuk collect data, nak buat Word, nak buat kerja-kerja epidemiologi lah. Kerja epidemiologi ni dia tak perlu pakai yang high spec kan. So kalau tanya saya komputer, maka boleh gunakan SBC, single board computing, dan boleh dapatkan Linux sebagai OS. Sebab yang macam lain-lain ni kena bayar, betul? Windows kena beli, Mac OS pun kena beli. Dia orang pun tak akan support RAM ataupun chip-chip yang lain.
Okey, kemudian kita ada Chrome OS. Chrome OS ni adalah kepada mereka yang menggunakan tablet lah. Seperti Android Tab dan sebagainya. Anda boleh run all this thing. Okey, setakat ni jelas untuk Jamovi. Yang kedua adalah anda perlu install software yang dipanggil sebagai QGIS ataupun Quantum GIS. QGIS ni adalah sama juga software yang percuma. Tujuan dia anda perlu download dan adakan dalam komputer tuan-tuan dan puan-puan adalah untuk membuat analisa spasial. Kita akan buat analisa spasial menggunakan data point, data polygon ataupun data line kemudian. So dia ada untuk OS dan Windows, Linux pun ada juga. So siapa pakai Linux boleh teruskan. Kemudian kita ada software yang seterusnya dipanggil sebagai Geoda. Apa dia? Geoda. GEODA ni, Geoda. Geoda ni adalah salah satu daripada software yang digunakan untuk membuat analisa spatial statistics. Yang ini advance sikit lah berbanding dengan QGIS tadi. Tapi dia taklah kata advance sangat-sangat. Cuma dia membantu anda memudahkan tugas untuk membuat visualization dan juga hypothesis testing untuk spatial. So boleh download juga. Bila kata boleh download tu maksudnya mesti download lah ya. Jangan kata, itu kata boleh download, maknanya saya tak nak download boleh. Sekali kamu lah. Tapi basically inilah yang akan kita pelajari. Geoda, Jamovi, QGIS. Okey, kemudian Epi Info. So Epi Info saya kena swipe lah ke sebelah kanan ni. Seperti yang anda lihat, ini adalah Epi Info. Dan software-software lain yang saya akan maklumkan daripada masa ke semasa. Jelas ya? Okey, mungkin ada beberapa perkara tambahan lah yang saya akan cerita nanti. Sebagai contoh, yang banyak online lah. Contoh macam online, macam Google Sheet, Google Form, Google Docs. Ni semua online lah. Nanti online ni tak ada masalah. Kita akan belajar sama-sama bila anda ada account. So kalau anda tak ada account Google, anda boleh register account Google. Baik, ini adalah Epi Info. Apabila anda install, maka anda akan ada logo seperti ini. Dia tulis EI, anda double klik, dia akan buka menu. Ini menu Epi Info. Menu Epi Info secara umum adalah seperti yang ditunjukkan pada layar. Kalau tak keluar menu macam ni, ataupun ada dalam komputer tapi menu lain, itu maknanya Epi Info version yang lama. Okey, persoalan dia, Epi Info ni boleh tak guna untuk Linux? Anda boleh tengok Epi Info. Epi Info ni tak silap saya lah, dia tak boleh guna untuk selain daripada Windows. Dia mesti untuk Windows. Tak silap saya, Linux pun tak boleh kot. Cuba try lah. So kita ada Epi Info kat sini. Oh tak ada. Dia memang hanya untuk Windows sahaja. Di mana kadang-kadang ada error, anda kena install Microsoft.NET lah 4.6. So yang ini adalah salah satu daripada komponen yang perlu diinstall bersama-sama. Tengok OS yang berkaitan. Okey, kalau anda tengok dalam website Epi Info, dia akan ada perkataan seperti shapefile kan. Shapefile, dia akan ada translation, tutorial. Kemudian dia akan ada juga Epi Info untuk apps. Ni Epi Info untuk apps ni kita akan belajar lah nanti macam mana cara nak buat form. Lepas tu nanti letak dalam apps. Lepas tu nanti anda akan nikmatilah kesengsaraan penggunaannya. Tak adalah dia sebab bukanlah sengsara sangat pun. Cuma sebab dia tak masuk kat clouds. Kalau dia masuk kat cloud senang. So clouds tu dia kena masukkan kat cloud seperti mana spesifikasi Epi Info, dan clouds yang ada untuk spesifikasi Epi Info ni kadang-kadang tak disokong oleh cloud infrastructure yang sedia ada. Maksudnya server dan sebagainya kena ikut spek dia. Tuan-tuan akan nampak menu seperti saya tunjuk sekarang. So in the next class anda akan difamiliarizekan dengan all these things lah. Yang pertama dipanggil sebagai create form, kedua enter data. Create map saya cadangkan untuk kita ignore at the moment because create map yang ada di sini lebih sesuai dibuat pada spatial software. Tapi sebenarnya Epi Info ni keunikan dan kebagusan dia boleh buat semua benda dalam satu tempat. Faham tak? Dia boleh buat semua benda dalam satu tempat. Cuma masalah dia adalah negara tu. Sebab macam negara Amerika, kan contoh, dia tak ada masalah sebab map dia boleh dapat. Maksudnya apa? Klik je boleh dapat Washington DC kat mana. Macam kita, contoh saya nak kulai, dapat tak? Kicap yang kita dapat. Maksudnya kita tak boleh dapat. Maka kita perlu buat map kita sendiri. So nanti cara-cara nak buat map tu tak sesuai nak buat dekat dalam map yang ada. Sebab kat sini kalau anda tengok dia ada konsep penggunaan data layer yang boleh didapati daripada map-map data source yang ada. So kalau kita tengok kat sini kita ada data source. So kalau anda nampak data source ni perlu ada dalam bentuk databases ataupun boleh masuk dalam bentuk shapefile, dan shapefile di dalam negara kita ni kadang-kadang dia perlu buat manipulasi yang sangat jauh dan susah. Last sekali lebih baik saya ajar tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak buat map yang tak ada dan gunakan map yang mana telah ada saya buat. Okey, jelas Alright. So next yang anda perlu tahu selepas benda yang paling sikit kita pakai adalah create map ni lah. Dengan kata lain, create map ni saya tak cerita kebanyakan masa.
Tapi yang 1, 2, 3 ni akan 1, 2, 3 dan 4 ini akan kita bincangkan. Okey, pertama tuan-tuan dan puan dipersilakan untuk pergi ke Epi Info. Nanti bila dah balik, dah install, tolong pergi ke Epi Info. Tolong tekan butang-butang ini supaya anda mempunyai pengalaman apa yang berlaku bila tekan. Bila tekan, boom. Tak ada. Dia hanya tekan dan buka menu-menu yang lain. Contoh yang saya tunjuk sekarang ni adalah StatCal. StatCal kalau anda tengok dalam silibus memang kita akan pelajarilah satu persatu. Dan ini akan saya terangkan satu persatu fungsi dan kegunaan dia jika anda gunakan. Tapi mengikut pengalaman, semua yang anda belajar ni hanya akan pakai beberapa sahajalah. Tak semua anda pakai. Sebab kebanyakannya yang pakai itu Dr. Pakar lah. Anda lebih kepada membantu Dr. Pakar dalam membuat decision dan lain-lain. Okey, kemudian kita ada enter data. Enter data ni hanya boleh digunakan jika anda dah ada borang. Okay, kalau anda tak ada borang lagi, maka perkara ini tidak boleh diaktifasikan. Okey, create form adalah perkara yang saya akan cerita sebentar lagi. Dan visual dashboard ni adalah yang paling utama dalam nak mengeluarkan laporan dan juga analisa statistik. So, dengan kata lain, Epi Info ni, kelebihan dia, boleh buat sampai anda pergi collect data dekat lapangan, buat analisa, sampailah buatlah laporan. Tapi macam saya kata, ada challenges technical dan infrastructure yang kadang-kadang benda tu kita kena reda for the time being dan kita leverage mana yang lebih mudah tuan-tuan dan puan faham dan boleh gunakan. Okey, boleh ya? Okey, sebelum saya tamat, ada lagi satu resource yang utama untuk saya bagi maklum, iaitu GitHub. Ada satu website namanya GitHub. GitHub ini pun saya ada juga, saya punya GitHub yang dipanggil sebagai Code Repository. Code Repository yang saya ada ini, tuan-tuan dan puan boleh carilah dengan menulis perkataan GitHub kaji data online. Contohlah anda tulis kaji data online, anda akan nampaklah ada satu ayat yang dipanggil sebagai kaji data online Ismail Sabdo. Yang ni anda boleh pergilah. Sebab kat dalam ni nanti akan ada banyak kod-kod dan juga repository yang berkaitan dengan apa yang kita akan belajar. Ada 127 walaupun banyaknya yang saya buat dan saya campur-campur lah, dia orang lain punya. So anda boleh follow, anda boleh tak follow, terpulang lah. Tapi basic dia kat sini, contoh saya tunjuk, kalau anda tulis perkataan map, maka anda akan ada map lah. Contoh Sabah, Johor map, Kelantan map, Kedah map, Penang map, dan kebanyakan map ni ada. Nanti kita akan belajar dalam spatial. Tapi kalau siapa-siapa yang tak sabar-sabar nak buat anda punya analisa, anda boleh tengoklah map-map yang anda ada. Ini contoh saya buka sekarang, map PBT tahun 2015. Dah tak boleh pakai pun lah data ni, cuma inilah data yang ada. Data yang saya ada ni adalah data elektoral. Elektoral maknanya data apa? Data yang berkaitan dengan pengundian. Pasal politik lah. Tapi jangan ingat saya ahli politik pula, tidak. Saya adalah ahli sains yang gila. Tak ada lah. Okay, ini contoh data yang ada. So, anda boleh dapatkan shape file ini. Nanti kita belajar lah macam mana nak dapatkan data ni. Percuma ke berbayar. Ini semua percuma lah. Nanti kita akan belajar. Ya, boleh Okey, kemudian tuan-tuan dan puan-puan, sila pergi kepada Epi Info sekarang. Saya ada masa 5 minit saja lagi. Saya akan ringkaskan dalam masa lebih kurang 2 minit saja. Anda tekan butang create form, nanti balik rumah, install, pada install, tekan butang create form sebab itu satu-satunya butang yang tak klik lagi selain daripada 4 yang lain tadi. Kemudian anda akan tekan satu butang yang dinamakan new project. Itu je. Buka, dipanggil sebagai create new form, kemudian anda pergi kepada new project. Dekat new project ini, anda mempunyai keupayaan untuk memberi nama kepada projek masing-masing. Contoh saya buat dekat sini, siasatan kes. Awak nak penyakit apa? Saya suka penyakit makanan. Makanan ni banyak sikit benda anda boleh belajar. So saya akan tulis sini, siasatan kes makanan. Tak best lah. Keracunan. Keracunan ILKKS. Institut Latihan Kementerian Kesihatan. S kat mana? Senegal contoh. Macam itulah. Alright, so dah siap. Saya akan letak dekat sini dalam location yang berkenaan. So location yang berkenaan ini adalah seperti yang anda lihat macam saya ni diletak dalam Epi Info, di dalam dokumen, dalam Epi Info, dalam projek. So dalam projek ni dia akan ada banyak lah. Dia ada yang macam Cholera Community Health Assessment. Ini semua adalah contoh contoh yang diberi oleh Epi Info semasa anda install. Okay, so saya akan letak sebagai projek saya sendiri. Dan dia akan automatically buatkan file yang berkenaan. Kemudian dia akan ada borang lah. Borang ni saya namakan keracunan makanan Dr. Sai. Contoh, saya tekan butang OK. Selepas anda tekan OK, maka dia akan buka blank canvas. So sampai situ je dulu anda buat. Boleh? Nanti anda try buat untuk menghasilkan new project. Kemudian anda kena tahulah dekat mana anda simpan. Macam mana tuan? Nak review balik. Okey, saya ulang balik, pergi kat new project. Okey.
Tak apa. Anda pergi kat new project. Saya tak boleh nak zoom ni, minta maaf Yang ni nanti anda berikan nama. Contoh saya tulis kat sini keracunan metanol. Ini contohlah metanol. Kemudian saya akan kenal pasti kat mana nak simpan. Kemudian saya boleh letaklah description kalau mahu. Dan last sekali saya boleh letak form name keracunan metanol. Ini contoh sajalah Kemudian saya tekan butang OK, maka dia akan bagi blank canvas. Itu sahaja yang saya cerita untuk introduction to the Epic Info. Nanti kita akan belajar macam mana nak gunakan perkara-perkara ini untuk membuat form. Dan form ni nanti kita akan try collect data guna phone. Lepas tu anda bandingkanlah dengan kaedah yang lain. Kemudian kita juga boleh tekan open project. Open project ni tuan-tuan boleh open lah project. Dia akan ada dekat dalam anda punya folder Epic Info yang anda install. Dekat dalam tu anda boleh tekan butang project. Dalam tu ada banyak folder-folder yang tuan-tuan boleh leverage. Contohnya macam E. coli, cholera. Ini semua yang telah dibuat oleh Epic Info punya team lah. So anda boleh adopt, copy paste dan sebagainya. Cuma saya tak cadangkan untuk buat demikian lah. Tapi kalau anda nak tengok macam nak belajar macam mana nak buat borang ini cholera in Ruweshama. Sebab yang ini ada dia punya tutorial dekat dalam internet dalam bentuk PDF lah. Anda boleh tengok okay, ini illness, ini risk factor, ini risk factor. Cuma macam mana nak buat itu nanti saya akan ajar. Boleh Selamat mengeksplor. Sehingga kita berjumpa lagi. Cuma kat mana nak save Epic Info ni, jika anda perasan kat sini, jika anda dah buat sesuatu, dia akan save lah automatically. Dan kalau anda tutup, dia akan closing the project and saving it automatically dalam you punya komputer. So bila dah tutup, contoh ni apa yang anda akan buat lah. Dah buat macam tadi kan, sampai nampak blank canvas, pergi cari balik dokumen tadi lah jangan nanti anda cari tak jumpa Anda yang buat, anda punya komputer, anda tanya saya letak kat mana memang saya tak tahulah kan. Jadi tuan-tuan kena kenal pasti yang macam tadi saya punya sebenarnya dekat dalam Epic Info. Lepas tu dalam project. Kemudian dalam project ni ada dua lah. Yang satu saya buat contoh tadi keracunan ALKKS, satu lagi adalah keracunan metahonol. Salah eja, tak apa. So ini yang kita akan pelajari kemudian. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada